Teman barakallahu fikum, pada malam ini anak berkongsi dengan antum sepotong ayat ataupun satu surah daripada Al-Quran Al-Karim, yaitu daripada surah Al-Quraisy. Sebagaimana yang anda bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat barakallahu fikum, ayat ini maha agung. Ayat ini telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa pimpinan Nabi SAW masih lagi berada di kota Makkah, yaitu sebelum hijrah. Sebagaimana yang kita maklum tuan-tuan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya di kota Makkah Al-Mukarramah selama berapa tahun? 2 bulan saja, betul tak? 2 bulan, betul? 10 tahun. Selama 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang di kota Makkah Al-Mukarramah sebelum berhijrah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kemudian yang terkenal kan? Tak berpasangan. Okey. Baik. Jadi sepanjang 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang itu, maka salah satu daripada surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Subhanallah, tuan-tuan. Betapa dahsyatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang 6 tahun. Setelah berjuang 6 tahun, kemudian itu barulah paman dia yaitu siapa? Sayyidina Hamzah masuk Islam. 6 tahun berjuang. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, 6 tahun berjuang. Ahli keluarga sendiri pun ada setengahnya belum lagi dapat menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun bukan masa yang pendek, tuan-tuan. Kalau kita buat syarikat, biasanya 3 tahun ke 5 tahun baru berbuah. Baru berbuah begini agaknya. Wallahu a'lam. Anda melihat tentang barakallahu fikum, setelah 3 hari pamannya itu senang sama Islam, maka datang lagi mutiara, satu lagi mutiara, yaitu Sayyidina Umar Al-Faruq masuk Islam. Alhamdulillah. Maka semakin bersinarlah, semakin bersinarlah cahaya batu permata Islam itu di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kan sampai satu masa Sayyidina Umar memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengajukan ataupun mengesyorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita kan di pihak yang benar. Kita kan di pihak yang benar. Mengapa kita perlu bersembunyi-sembunyi? Keluar aja lah. Kalau kita mati pun kita di dalam yang benar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita di pihak yang benar. Kita di pihak yang benar. Nabi kata, ya, kita di pihak yang benar. Maka ketika itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu Sayyidina Umar dengan pamannya Sayyidina Hamzah, paman Nabi SAW, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, yaitu backing ataupun melindungi Nabi SAW, bergerak menuju ke Masjidil Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah ataupun Ka'bah. Subhanallah, 6 tahun baru sampai ke tahap itu. Ini bermaksud tentang berjuang ini perlu kepada masa. Apa nama peraturan tentang barakallahu fikum? Kebiasaan orang Quraisy
ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy ataupun kebiasaan masyarakat Quraisy, yaitu dia kata kerana kebiasaan angan tenteram kaum Quraisy. Kebiasaannya bagaimana tuan-tuan para kaum dia kata ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan mereka itu dalam keadaan aman, damai, dalam keadaan mereka itu serba cukup. Rihlatash shita'i was-saif, bermusafir. Yaum syita atau musim syita wa musim saif, yang mana mereka itu travel, bermusafir pada musim sejuk, yaitu yaum syita ataupun musim syita ke mana? Ke selatan, yaitu ke Yaman. Dan pada musim panas pula mereka akan bermusafir ke utara, yaitu ke Syam. Negara Syam apa dia? Lebanon sekarang ini, Palestin, Syria, apa lagi? Negara Syam, Urdun, sekarang Jordan, Urdun, itu ada negara Syam. Jadi sebagaimana kita selalu mendengar para filosof, negara Syam, negara yang di bawah pemerintahan Rom waktu itu. Adapun negara Yaman di bawah pemerintahan, sebelum itu di bawah pemerintahan negara Yaman ini banyak dia punya rentetan. Ada di bawah pemerintahan kerajaan Parsi. Yang last sekali di bawah pemerintahan kerajaan Rom, negara Yaman. Banyak dijajah. Negara-negara yang dijajah ini tentu para kaum sebagaimana juga Malaysia pernah dijajah. Sedikit sebanyak ada pro, ada kontra. Salah satu daripada pro yang diperolehi oleh negara Syam waktu itu, negara itu telah maju, educated daripada sudut perindustrian, baik pembinaan tembikar atau semua, mereka lebih maju, sehingga kan semasa zaman Amr bin Luhai, atau pernah dengar tak kisah Amr bin Luhai? Amr bin Luhai tentang barakallahu fikum, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kurniakan kepada dia ini nikmat yang amat besar, yang mana pertama sekali beliau merupakan ketua kaum di Makkah Al-Mukarramah itu, Haram. Beliau dalam masa yang sama adalah pewaris tunggal Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maksudnya beliau adalah pewaris pada akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Amr bin Luhai. Pendek cerita tentang para kaum, oleh kerana kekaguman dia terhadap Syam zaman itu, yang mana Syam telah pun hebat teknologi dia dalam pembinaan tembikar dan sebagainya, sehingga terdetik di fikiran benak dia untuk mengambil contoh, mewarisi kehidupan orang Syam yang diwarisi, yang dijajahi oleh Rom. Apa yang dia bawa, apa yang diwariskan kepada kita, apa yang diwariskan kepada Quraisy, yaitu berhala. Pada ketika itu, sebelum itu, maka Al-Mukarramah bersih daripada penyembahan berhala, bersih. Jadi orang yang bertanggung jawab memasukkan, orang yang bertanggung jawab membawa berhala ke Makkah Al-Mukarramah, siapa dia? Amr bin Luhai. Dan dia kagum dengan cara Syam, sehingga kan dia lupa agama dia, agama yang diwarisi daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kita kembali kepada apa yang nak bawa itu, tips-tips yang telah kita akan simpulkan di penghujung. Jadi tuan-tuan para kaum Quraisy, kebiasaan mereka itu, Allah Ta'ala menggunakan dua kali kebiasaan, ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy itu, apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Berhijrah, bermusafir, bukan hijrah, minta maaf, bermusafir, berniaga, kita panggil apa namanya, makan angin ke rihlatash shita'i was-saif, makan angin pada musim sejuk
panas. Musim sejuk ke mana? Ke selatan, yaitu ke Yaman. Musim sejuk, musim panas mereka akan ke Syam. Baik. Apakah kebiasaan itu tuan-tuan barakallahu fikum? Kebiasaan mereka berniaga. Kalau ke selatan mereka akan bertukar-tukar barang, contohnya sebagai wangian apa semua. Perniagaan pada masa ketika itu adalah bukan perniagaan dengan uang ringgit, tapi perniagaan kita panggil apa? Barang dengan barang dengan barang. Barang dengan barang. Sebagaimana kita sudah maklum tentang barang kalau itu Quraisy, maka terbuka nama itu negeri yang kontang, tidak ada tabur. Kurma hanya sedikit sahaja. Kenapa? Sebab airnya sukar. Airnya sukar. Jadi mereka ini mungkin ada sedikit bahan yang dibawa, contohnya macam bulu kambing. Mungkin ada cukup lemak. Dan mereka tukar dengan barang dengan barang. Apabila mereka pergi ke utara, mereka akan bertukar-tukar barang seperti contohnya sebagai buah-buahan. Sehingga sekarang ya subhanallah. Sehingga sekarang pertukaran barang itu tetap berlaku ataupun Makkah Mukarramah itu negeri yang kota kampus sebagaimana kita sedia maklum. Tetapi ya subhanallah, pasar-pasar dipenuh dengan buah-buahan yang segar-bugar daripada seluruh dunia. Hatta sehingga kan durian, jering pun ada jering. Apa lagi? Petai pun ada. Sehingga kan sekarang ini orang latih budu pun ada. Hebat. Sampai tahap macam tu. Itu kalau kita tak lebih bukan satu buah. Kalau buah-buah durian yang paling orang paling tak suka lah pun ada. Pendek katanya semua tidak ada buah yang tidak ada dalam dunia ini. Kebanyakan sudah ada di Makkah Mukarramah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kebiasaan itu. Menegur kebiasaan itu. Allah Taala kata, "Falya'budu rabb hadzal bait." Maka kebiasaan kau travel bermusafir ke utara aman. Bila balik di barat selatan, balik ke tanah air, kau dalam keadaan aman. Maka Allah Taala kata, "Falya'budu rabb hadzal bait." Maka sembahlah Tuhan yang telah memberikan keistimewaan kepadamu ini. Sembahlah Tuhan yang telah memberikan keistimewaan kepada kamu ini. Siapa Tuhan tersebut? Tuhan Rabb hadzal bait. Tuhan kepada Ka'bah ini. Tuhan kepada Ka'bah ini. Di antara keistimewaan orang Quraisy itu dalam barakallahu fikum, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertama sekali, Quraisy itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada nabi lepas itu. Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir daripada kalangan Quraisy. Hebat Quraisy. Hebat. Nubuah itu Nabi SAW dipilih daripada kalangan mereka sebagai bangsa Quraisy. Nubuah itu diturunkan kepada bangsa Quraisy itu sendiri, yaitu bizat kita panggil, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dah dua Nabi sallallahu dipilih daripada kalangan Quraisy. Nabi itu sedikit, nubuah itu sedikit dipilih daripada kalangan Quraisy. Hebat tak Quraisy? Hebat tuan-tuan barakallahu fikum. Sehingga dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan pemimpin itu adalah daripada Quraisy. Nabi kata pemimpin itu adalah daripada Quraisy. Khulafa ar-Rasyidin daripada siapa? Kalangan mana? Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq Quraisy. Sayyidina Umar Al-Faruq Quraisy. Sayyidina Utsman Nuraini apa dia? Quraisy. Lepas tu Sayyidina Ali, ataupun kita panggil Abu Turab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dinamakan juga sebagai Abu Turab daripada Quraisy. Abu Turab ini Abu Tanah, bapak kepada tanah. Sebab waktu dia baring, waktu dia tidur, dia punya simah kita panggil, ataupun bahasa Melayu kita panggil apa ni cik? Selempang, bukan serepan, yang letak kat bawah ni macam-macam punya tu. Tetapi dia itu kita panggil apa bahasa Melayu? Selendang. Selendang dia terlempai dekat tanah. Maka Nabi SAW kejut dia, ya Abu Turab. Ya Abu Turab, tak bangun juga dia. Maka
SAW panggil dia Aba Turab, bapak kepada tanah. Itu kita panggil mujamalah dalam bahasa Arab. Mujamalah ini maksudnya ambil hati. Atau macam mana bahasa Melayu? Macam bahasa Melayu kita panggil apa? Ambil hati. Macam kita nak ambil hati anak kita lah, kita puji dia, itu kita panggil apa? Bodek lah, bodek, ya. Tapi bodek yang baik, bukan bodek yang tak baik. Nah, memuji maksudnya, tapi dalam usul dia. Ta'ala kulai barakallahu fikum. Semuanya itu daripada Quraisy. Maka pertama tadi Nabi SAW daripada kalangan Quraisy. Nubuah itu dipilih daripada kalangan Quraisy. Baik. Yang ketiganya, Quraisy itu sendiri, kemuliaan mereka adalah memberi minum kepada para hujaj. Bahkan memberi minum kepada para hujaj ataupun para jemaah haji itu tiap-tiap tahun yang datang ke Makkah, yang mengerjakan haji ke Makkah Al-Mukarramah pada masa itu, maka bangsa Quraisy lah yang memberi minum. Suqyahum bi Zamzam. Memberi para jemaah haji itu minum dengan air Zamzam. Itu adalah merupakan kemuliaan dan kebanggaan Quraisy. Kebanggaan, kemuliaan dan kebanggaan Quraisy. Sebab kenapa? Siapa yang jumpa Zamzam? Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Betul kan? Abdul Muttalib datuk dia kan? Datuk dia lah, betul kan? Abu Talib siapa? Abu Talib. Abu Talib siapa dia? Bapak saudara Nabi, ya tak? Baik. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada bangsa Quraisy itu sendiri daripada tentera bergajah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan barakallahu fikum, Allah Taala mengatakan ila fihim rihlatash shita'i wa sayf, dan sebelum itu ila fi Quraisy. Kebiasaan. Jadi Quraisy itu oleh kerana dia dah merasakan begitu biasa, dah merasakan sesuatu itu dah sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apa, dan menjadi sesuatu yang lumrah, maka mereka tidak merasakan keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kan daripada mana? Quraisy. Kami kan Quraisy, kami kan pemimpin Mekah, kami dan kami dan kami dan kami dan kami. Maka apa dia? Mudah lupa diri. Itu Allah Ta'ala kata ina fil Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy itu bermusafir ke utara dan selatan, balik dalam keadaan aman. Antum bayangkanlah, setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Dalam 12 bulan itu 9 bulan berperang dengan mana-mana kabilah Quraisy, dan mana-mana kabilah Arab di sekitar Jazirah Tanah Arab. 9 bulan. 3 bulan yang diharapkan perang. Apa dia? Bulan Rajab. Thumma Zulqa'dah alat. Zulqa'dah sebagaimana zaman bulan kita ini lah, Zulqa'dah. Thumma Zulhijjah. 3 bulan yang diharapkan perang. Selain itu berperang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengamankan Quraisy walaupun perang 9 bulan. Tetapi bila musafir ke alasan selatan dan utara, tidak ada kabilah Quraisy ataupun tidak ada kabilah Arab lain yang mengganggu mereka. Demi kerana apa? Karena mereka adalah bangsa Quraisy, bangsa yang mulia. Bangsa Quraisy menjaga Baitullahil Haram. Bangsa Quraisy yang telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada tentera bergajah. Maka masyarakat Arab di sekitar itu memuliakan, menghormati bangsa Quraisy. Oleh kerana itu Quraisy mudah lupa diri. Allah akan tegur mereka. Ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i wa sayf falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan yang telah mengamankan kamu ini. Falyabudu rabb hadzal, maka sembahlah Tuhan Ka'bah ini. Allah Taala kata allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi mereka makan ketika mereka lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Sepatutnya sembahlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bermaksud, tuan-tuan barakallahu fikum, kebiasaan yang kau pandang itu wahai Quraisy, itu bukan kebiasaan itu adalah luar biasa. Kami yang punya, Allah Ta'ala kata. Ahmad Al-Bab yang punya. Nurah, bukan engkau yang punya wahai Piranti, ya. Ahmad Al-Bab yang punya, ya. Bukan Quraisy yang punya keistimewaan itu, tetapi Allah Ta'ala yang memberikan. Ya Hanan, Ya Mannan. Betul tak? Doa yang kita baca
ya Hannan ya Mannan? Di mana kita jumpa perkataan ya Hannan ya Mannan? Siapa yang pernah melakukan haji dan umrah ke sini? Ya Hannan ya Mannan, di mana kita nampak tadi? Kalimat ini di mana kita dapat? Dalam handphone? Dekat mana kita nampak? Di Ka'bah, itu. Di Ka'bah itu ditulis ya Hannan ya Mannan. Di mana? Itu tak perasan. Sebab kenapa? Bi'ila fil Quraisy. Kebiasaan kita pergi dan kita memandang benda itu tidak ada apa-apa. Sedangkan ya Hannan ya Mannan, nama Allah daripada dua nama daripada nama-nama Allah yang kita serukan semasa kita berdoa. Ya Hannan, Hanun ni pengasih penyayang gitu. Hanun. Macam orang kita dengan kita, dia suka Hanun. Hanun ni menduduk, menduai, itu kita punya Hanun. Enak. Tapi teman kita cubit kita kalau kita menangis. Ayah, kalau ayah tapi punggung tapi mak datang tapi punggung kita. Itu kita punya Hanun. Hannan. Ya Mannan apa maksudnya? Yang suka memberi. Yang suka memberi. Itu kadang-kadang kita pelik tengok jemaah kita bila dia tawaf, dia baca buku. Sudah dekat Kaabah itu dah siap dah. Dah siap dengan zikir, dengan apa, pandang dia buku, pandang sedap. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Subhanallah. Jadi penting itu. Barakallahu fikum. Jadi kebiasaan itu masyarakat Quraisy memandang benda itu biasa. Kami punya, kami semua kami. Kemuliaan bangsa kami, kekuatan bangsa kami. Dia lupa yang telah memberikan keamanan, yang telah memberikan kemuliaan, yang telah membesarkan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ibarat kata pepatah Melayu ataupun hadis Melayu. Hadis Melayu lama ada. Melayu pun ada hadis juga. Apa hadis Melayu? Dia kata Allah bisa tegal biasa. Siapa faham? Allah bisa tegal biasa. Allah bisa tu kalah. Sebab kenapa? Allah bisa tu kalah. Allah bisa tu kalah. Bisa biasanya untuk apa? Membunuh seseorang itu walaupun sedikit kena racun biasa membunuh tak? Membunuh. Tetapi oleh kerana Allah dia. Mengapa dia Allah? Tegal biasa. Oleh kerana terlalu biasa. Sepatutnya patutkan ular tedung itu membunuh dia. Tetapi oleh kerana dah selalu kena patuk, maka bisu itu dah jadi Allah kepada badan dia. Allah bisa tegal biasa. Wa iyadzubillah, itu kita mau jauh, kita nak jauh daripada kebiasaan yang akan membinasakan kita. Baik, sekarang kita nak tengok apakah kebiasaan yang dalam kehidupan kita tentang barakallahu fikum. Sinonim, kesinambungan daripada ayat yang kita baca tadi. Kita melihat dalam dua konteks. Pertama sekali, kebiasaan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebiasaan dalam ibadah dan ibadah kita harian. Kebiasaan dalam kehidupan kita, contoh, kita bangun apa kita buat? Apa kita bangun? Pergi mandi lah. Mandi apa semua, sarapan apa semua, pergi kerja, balik. Nanti. Itu aja. Betul tak? Lepas tu kebiasaan dalam kehidupan kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Itu kebiasaan dalam kehidupan kita. Tidur. Berapa ramai kita yang tidur sebelum tidur apa semua, apa semua. Kebiasaan dalam kehidupan kita yang akan membinasakan kita. Berapa ramai kita yang sebelum kita bangun daripada tidur macam Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ataupun kalau dibaca pun dia faham tak makna itu. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Ta'ala. Berapa kepujian yang kita dah bahas sebelum ini adalah 4. Betul tak? Betul kan? Ada satu semua dah hafal Alhamdulillah. Ada tak pernah syarih kira. Baik. Itu kebiasaan. Kebiasaan dalam kehidupan kita harian. Kita minum contohnya. Boleh kena terlalu biasa. Kita buka pakai tangan. Kita pegang tangan kiri, kita buka tangan kanan. Sebab kenapa? Sebab biasa. Waktu minum tangan kiri. Sebab kenapa? Biasa dah. Nanti ini bukan agama, betul tak? Minum agama ke? Minum bukan agama, betul tak? Betul tak? Minum agama, betul. Nabi kata ya ulam, qul bil yamin, samillah. Nabi kata bismillah. Bacalah bismillah. Qul bil yaminik. Qul bi
Mimma yalik, Nabi kata makanlah pakai tangan kanan. Makanlah yang paling dekat dengan kamu. Maka minum adalah agama. Oleh kerana dia terlalu biasa, maka kita nanti aja minum tanpa sebab, tanpa kita rasa bersalah. Minum pakai tangan kiri, wa iyadzubillah. Nabi kata apa dia? Sesungguhnya syaitan, Nabi kata menegur anak muda itu, ya'kulu bishimalihi, makan dengan tangan kiri dia. Atau bayangkanlah syaitan minum tangan kiri. Kalau kita makan dan minum pakai tangan kiri, apa maksudnya? Kita adalah syaitan. Tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar, wa iyadzubillah. Bismillah. Tonton barakallahu fikum. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kita waktu makan. Baca doa. Doa apa yang kita baca biasa? Ya? Doa makan. Siapa tak hafal doa makan? Semua hafal, alhamdulillah. Kita baca apa? Bismillah. Itu yang Nabi ajar. Itu yang Nabi ajar. Bismillah. Kita makan, setiap orang baca bismillah. Kalau kita makan dalam satu dulang, setiap orang kena baca bismillah. Itu tanggungjawab kita. Doa makan yang Nabi SAW ajar kepada kita. Ala kuliah. Kebiasaan kita makan, selepas kita makan, contohnya kita makan, betul tak? Kita makan, lepas tu kita nak minum air. Mana kita nak pegang air? Tangan kiri lagi. Sebab kenapa? Tangan kanan kotor. Dalam minda dia terbahat, tangan kanan kotor. Sedangkan tangan kanan, kalau dia kotor, macam mana dia makan pakai tangan kanan? Ya subhanallah. Yang dibuka ini kelak, di mana dia pergi? Tong sampah. Dalam tong sampah, apa kita nak sayang kat dia? Kebiasaan kita makan, minum pakai cawan. Cawan itu tuan-tuan barang dengan teknologi yang ada, Axion. Betul tak? Teknologi Axion. Belum basuh satu basuh je, zap dia jalin. Semua dah selesai. Apa nak susah? Betul tak? Kebiasaan dalam kehidupan kita yang menyalahi sunnah Nabi SAW, apa dia? Selepas makan kita jilat tak tangan kita? Tak jilat. Di dalam kitab fiqh Syafi'i kita, sehingga kepada alim ulama kita sayang, dia nak sangat kita mengikuti sunnah Nabi SAW, sampai tahap dia bahas, kalau kita tak boleh jilat tangan kita ni, tak boleh jilat, mungkin kita ragu-ragu dengan tangan kita sendiri, kita suruh orang lain jilat tangan kita, iaitu isteri kita lah. Kawan kita dia lempak tangan dia, apa kau suruh aku jilat tangan kau? Isteri kita lah jilat, kita jilat tangan isteri kita, kemungkinan kita jijik dengan tangan kita situ tu. Sampai tahap macam tu para alim ulama kita bahas, sunnah itu tetap sunnah. Ya subhanallah. Itu kehidupan dan kebiasaan dalam kehidupan kita. Islam itu nanti tidak ada, kita tidak ada motivasi dalam beribadah. Kita tidak merasakan kita itu seorang muslim yang berharga. Sebab kenapa? Li'ilafin Quraisy, kebiasaan. Sesuatu yang biasa aja. Betul tak? Sesuatu yang biasa. Berapa ramai kita yang apabila dia pergi bekerja, membaca bismillah, keluar daripada rumah dia, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu sunnah Nabi SAW. Tak ada, jarang kita dengar. Melangkah pakai kaki kiri. Bukan suka-suka kaki dia. Baru kita setiap pergerakan kita itu kita menilai. Baru kita rasa kita sebagai seorang muslim. Menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita dalam apa saja yang kita buat, dalam apa sudah dalam rentak gerak kita. Hatta waktu kita tidur, Nabi SAW memberi contoh. Sengat sebelah kiri ataupun sengat sebelah kanan. Ya subhanallah. Sengat sebelah kiri ataupun sengat sebelah kanan. Boleh tak kita melentang? Tidak ada masalah. Tetapi itu sunnahnya. Kenapa? Pembahasannya panjang pula daripada sunnah sains. Ada kuliah. Itu kebiasaan kita. Kebiasaan yang akan membinasakan kita. Sebab kenapa? Sebab kita tidak tahu ataupun tidak tahu sunnah satu hal, tidak menghargai sunnah yang kedua. Subhanallah. Baik. Sebelum kita jauh pergi, kita nak pergi dalam konteks ibadah kita. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan. Apa dia? Kebiasaan kalau azan apa orang buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebiasaan. Kenapa kita azan? Nyantuk. Kenapa azan itu sebegitu rupa? Kalimah dia begitu rupa. Mengapa? Untuk marketing. Kita ingat apa dalam bisnes saja kan marketing? Dalam Islam penuh
bukan daripada diambil dari negeri Islam. Subhanallah, kita dah bangga dengan motivator daripada para anak musuh. Sebenarnya semua dalam itu semua daripada Islam, tuan-tuan. Tetapi kita melihat itu sebagai satu kebiasaan. Islam itu kebiasaan saja. Melainkan kalau sesuatu itu keluar daripada mulut barat, baru kita subhanallah, hebat. Sebab kenapa? Sebab kita jahil agama kita. Sebab kita merasa kita dah biasa sangat dengan Islam. Betul tak? Jadi Islam tidak ada nilai dalam kita, betul tak? Time ada masa kita buat, time dia berlalu begitu sahaja, betul tak? Berhari raya contohnya. Berhari raya satu hari aja. Li'ila fil Quraisy, kebiasaan orang kita apa dia? Berhari raya sebulan. Kalau sebulan belum lagi buat jamuan, masuk dalam Dzulqa'dah. Subhanallah. Sampai begitu sekali. Luar biasa. Sebab kenapa? Sebab tidak mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan dia akan membinasakan kita tentang barakallahu fikum. Azan dengan azan tadi. Sepatutnya azan kita nak panggil orang datang solat. Nak solat. Kita lihat dalam bentuk yang lebih harmoninya, itu dalam bentuk bahasa Melayu kan. Marilah solat. Apa pandangan itu? Marilah solat. Enak. Tuan-tuan, anda bercakap berdasarkan kepada diri anda sendiri, tuan-tuan. Sebab saja mengambil Islam itu susah. Enak. Kita mengambil Islam itu dengan makna. Kita mengambil Islam itu dengan insafan. Kita beramal dengan Islam itu dengan penuh makna. Enak. Bukan saja-saja, bukan santai-santai, bukan kebiasaan, bukan adat, bukan minta maaf barakallahu fikum. Enak. Ada. Hayya 'alas salat. Ataupun hayya 'alas salat. Mana yang masuk ke jiwa? Kita tak panggil orang solat. Hayya 'alal falah. Ataupun hayya 'alal falah. Tuan-tuan, barakallahu fikum. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan akan membinasakan kita, menyebabkan kita tidak merasa nikmat agama. Agama itu cuma mainan dan sesuatu yang menyeronokkan semata-mata. Nampak? Sebab kebiasaan. Nampak tak tu? Ya subhanallah. Baru azan. Berapa ramai kita melihat orang ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berborak lagi. Berborak bukan mana tadi itu sebab orang tengah mengagungkan Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah, tuan-tuan, barakallahu fikum. Atau nak belajar dekat Masjid Nabawi, ada seorang alim ulama, ketika itu umur dia 32 tahun. Ulama bermadzhab Maliki. Ulama daripada Afrika mengajar dekat Masjid Nabawi itu. Sehingga sekarang pada malam ini, Khamis malam Jumaat, setiap kali Khamis malam Jumaat dia akan mengajar dekat Masjid Nabawi sebelah kiri sekali. Sehingga sekarang apabila azan apa dibuat, dia akan dipegang macam ada, dia akan pegang macam. Mengapa tuan-tuan? Waktu itu anak tak faham. Bila kita nilai ya subhanallah, ada sebenarnya dia menjadi motivasi kepada kita. Azan itu motivasi, tuan-tuan. Bukan cincai-cincai, bukan. That's why kita kena keluar daripada kebiasaan itu, menilai balik kehidupan kita. Setiap part Islam itu ada peranan dia. Ada peranan dia. Tapi kita melihat pada kehidupan kita yang biasa-biasa dalam ibadah kita, ketika mengambil wuduk. Berapa ramai di antara kita yang mengambil wuduk menggunakan air terjun Niagara? Sepatutnya mengambil wuduk itu basuh muka aja. Tak perlu buka air kuat-kuat. Air, betul tak? Ustaz, saya Ustaz, saya jiwa tak tenang Ustaz. Kau solat tak solat Ustaz? Kau berzikir tak berzikir Ustaz? Kenapa jiwa tak tenang? Itulah salah satu daripada akibatnya. Kita berdosa di dalam kita beribadah. Kita berdosa dalam kita beribadah, tuan-tuan, barakallahu fikum. Mengambil wuduk itu Nabi kata kepada Mu'adz bin Jabal, jangan membazir.
Muhammad tanya, ya Rasulullah, mengambil wuduk dekat tasik pun pasti juga kan? Itu dekat tasik tu. Nabi kata, ya. Subhanallah. Kita diajar begitu tentang barakallahu fikum. Ini kan kita mengambil ada bahasa begini, betul tak? Kalau antum ingat, kan? Itu kebiasaan kita yang akan membinasakan kita tentang barakallahu fikum. Dia akan membinasakan kita. Bayangkan kalau kita berperang contohnya, sebagaimana Syria sekarang berperang. Kalau kita sekarang kita tidak pandai berjimat cermat, hidup dalam berjimat cermat, bagaimana kita akan menempuh suasana itu? Dan suasana itu pasti akan tiba. Mahu ataupun tidak mahu, keadaan itu pasti akan melanda negara kita, iaitu hari kiamat. Kita akan menempuh benda ini yang sama. Tuan-tuan barakallahu fikum, kebiasaan ini akan membinasakan kita kalau kita sentiasa dalam selesa dengan kebiasaan. Tapi kita lihat lagi dalam kebiasaan kita, dalam kita beribadah. Allahu Akbar, biasa aja, betul tak? Allahu Akbar. Berapa ramai gitu? Allahu Akbar. Dia rasa sedang berdepan dengan Yang Maha Agung, tuan-tuan. Sedang berdepan dengan Yang Maha Agung, tetapi kebiasaan. Allahu Akbar. Biasa aja. Berapa ramai kita yang biasa-biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa aja. Al-Fatihah biasa aja. Betul tak? Berapa ramai kita yang faham Al-Fatihah dia? Berapa ramai kita yang faham Al-Fatihah dia, tuan-tuan? Belum lagi pada makna-makna dia, hanya fahamlah lafaz sahaja. Betul tak? Kita suka selesa dalam keadaan kita biasa. Kebiasaan akan membunuh kita, akan membinasakan kita. Betul tak? Kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah kita, tuan-tuan. Di Ilafil Quraisy, kebiasaan ini akan membinasakan kita, menyebabkan kita selesa. Yang paling teruk, dia selesa dengan kejahilan dia, tanpa mahu berubah, tanpa mahu nak upgrade ibadah dia. Ya subhanallah, itu yang akan membinasakan kita, tuan-tuan barakallahu fikum. Kena ingat di Ilafil Quraisy, kebinasaan yang telah membinasakan Quraisy. Dan kita berlindung daripada kebiasaan itu yang akan membinasakan diri kita, tuan-tuan barakallahu fikum. Kebiasaan kita di Ilafil Quraisy apa dia? Dalam ibadah kita, dalam contohnya kita yang akan datang ini menyembelih lembu, biasa-biasa aja. Biasa-biasa dia tanpa ada rasa satu yang maha agung. Itu adalah ibadah yang telah diinsyakan, yang telah dipelopori oleh siapa? Nabi Ibrahim AS dan anak Ismail AS. Besar, tuan-tuan, sangat-sangat besar, bukan cincai-cincai. Daripada pengorbanan seorang manusia yang maha suci, yang hebat, yaitu Ismail AS, Allah Ta'ala ganti dengan kibas. Sehingga hari ini ibadah itu berterusan dan berterusan. Berapa ramai kita yang ketika ibadah itu dilangsungkan, kita menilai benda tersebut, hatta kan waktu kita nak sembelih, Bismillah, Allahu Akbar, betul tak? Lafaz itu biasa-biasa aja, betul tak? Sepatutnya Allahu Akbar berdiri berkorban, betul-betul bukan benda biasa. Pengorbanan yang kita akan korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cincai-cincai. Satu bahkan 600 Allah mahal. Sedangkan handphone 2.000, 3.000, bukan lah. Nanti aja, nanti aja kepada yang berkemampuan. Jadi kebiasaan yang akan membinasakan kita, tuan-tuan barakallahu fikum. Sekiranya kita merasa selesa dan tidak mahu berubah daripada kebiasaan itu. Kebiasaan yang melanda diri kita, umat Muhammad pada ketika ini apa dia? Kebiasaan tidak mahu bersatu. Selesa dengan negara engkau, negara aku. Betul tak? Jadi apa yang berlaku? Negara Islam dijajah, dibom apa semua, kita nanti aja, betul kan? Sehingga kan kalau disuruh kita untuk bersedekah ataupun berinfak kepada Syria, susah nak mengeluar. Subhanallah. Yang dipikir kalau aku infak mesti RM10, mesti 50, mesti 100, walaupun 1 riyal beri, tuan-tuan barakallahu fikum. Besar maknanya, sangat-sangat besar, tuan-tuan, sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Kebiasaan orang Quraisy itu, tuan-tuan,
kebiasaan masyarakat kita. Apabila dia melihat seseorang ustaz, contoh, maka ustaz itu adalah malaikat. Malaikat tak boleh buat silap. Buat silap dia jatuh habis. Sedangkan manusia, ustaz ini tuan-tuan barakallahu fikum, perkataan ustaz adalah istilah dalam bahasa Arab, istilah dalam title dalam bangsa Yahudi, doktor, doktorin, dan doktor. Ustaz setara dengan doktor. Kalau ustaz, doktor lagi. Enak, maksudnya begitu. Nah, itu title manusia bagi, tidak memberi manfaat, tidak bagi mudarat. Nak panggil ustaz boleh, tapi kalau tak panggil ustaz, jangan habis. Jadi ustaz itu tuan bukan meningkatkan iman dia jadi iman, malaikat tak ada. Dia tetap manusia biasa. Boleh buat silap, boleh ditegur. Boleh buat silap dan boleh ditegur. Maka ketika kita memandang seseorang itu lebih daripada apa yang patut, maka itu salah daripada sudut agama. Maka seorang ustaz itu perlu dinilai daripada sudut ilmu semata-mata. Adapun akhlak dia sebagai manusia biasa itu tidak boleh lari. Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahnya, boleh tak ayahnya carikan pembantu rumah untuk saya? Boleh tak ayahnya bagi saya ini seorang pembantu rumah untuk membantu saya membuat kerja rumah benar? Subhanallah, itu anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah, wahai anak kesayanganku, nak engkau kalau aku berikan engkau satu amalan, yang mana amalan tersebut boleh membantu kamu lebih daripada pembantu rumah yang kamu inginkan. Apa dia? Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, 33 kali setiap kali selepas surat Al-Fatihah. Ya subhanallah. Itu yang Nabi kurniakan berikan kepada Fatimah. Di luar kebiasaan. Kebiasaan siapa membantu? Manusia membantu manusia, sekarang tidak. Sesuatu yang kita buat, amalan yang kita buat, yang kita tidak nampak impak dia, tetapi Allah Ta'ala turunkan kehebatan untuk membantu amalan kita. Oleh kerana li'ila fi Quraisy, kebiasaan kita, maka kita beribadah juga. Maka kita beribadah. Sepatutnya selepas kita solat, kita santai-santai beribadah. Pengalaman anak hidup di negara Arab lebih kurang dekat 10 tahun. Hidup di kalangan orang Arab, hidup di kalangan orang Arab di perkampungan. Setelah Imam bagi salam, masing-masing santai dalam ibadah satu. Yang turun-turun kadang-kadang kita tengok menangis dan kamu terus berzikir. Suatu yang pelik pada anak. Sebab kenapa? Di luar kebiasaan kita. Di luar kebiasaan kita apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kebiasaan. Sepatutnya apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebutan itu tentang barang kalau kita hayati dihebat. Begitu juga Alhamdulillah. Kita ngomong masalah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu sebab Nabi selepas Nabi berpadi dan kita buat apa zikir Nabi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi itu sebab berzikir itu sebab kenapa? Zikir itu sebab beribadah itu kena keluar dari kebiasaan tuan-tuan. Dan dulu dia perhatikan setiap lafaz yang kita baca, kena fahami makna dia. Subhanallah maksudnya Maha suci Allah. Tadi kan kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Setengahnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ala kulli hal. Apa nama ni? Kenapa kita perlu memuji Subhanallah? Persoalannya. Sebab tadi kita kena menyembah Allah Subhanahu. Dalam keadaan kita menyembah Allah Ta'ala itu, dalam masa yang sama juga kita lalai. Allahu Akbar. Tuhiyat tadi itu memang menyebabkan aku sakit bola. Tuhiyat tadi
Kalau sebelah kita bawa makan dengan Allahu Akbar, pengsan sebelah. Dengan selaku tak bukan dengan sesalah dia pun semua. Kalau makan petai, macam mana? Kawan sebelah tu, Allah ingat pelai. Itu berdosa tentang para ulama. Betul, berdosa menyebabkan orang tidak selesa. Kita jiran sesebelah kita. Dan kebiasaan. Begitu juga subhanallah, alhamdulillah. Kita memuji Allah Taala dengan segala pujian. Ada 4 pujian dikasih, betul tak? Kita makhluk memuji makhluk kembali kepada Khalik. Makhluk memuji Khalik kembali kepada Khalik. Khalik memuji makhluk kepada Khalik. Makhluk Khalik kepada Khalik kembali kepada Khalik. Alhamdulillah Ustaz Khalik. Nak dengar apa? Maksudnya makhluk kita lah, makhluk ni kita puji orang tentunya. Kita puji anak kita, kita puji diri kita, kita puji isteri kita, kita puji ayah kita, kita puji mak kita, kita puji ustaz kita, kita puji siapa lagi, ketua kita, bos kita, Bilal, imam, kita puji dia. Kembali kepada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala punya. Bukan Ahmad Al-Bab yang punya. Allah Ta'ala yang punya. Satu, makhluk memuji Khalik. Makhluk kita, makhluk memuji Khalik. Orang subhanallah, maha Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi. Kembali kepada Allah Ta'ala. Khalik, Allah Ta'ala memuji makhluk. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW dan para anbiya dan para rasul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangga dengan hamba dia yang bangun malam. Kembali kepada siapa? Kembali kepada dirinya yang punya Allah. Sebab dia yang mencipta. Khalik memuji Khalik. Allah Ta'ala memuji diri dia. Kembali kepada dia, kembali kepada Khalik, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tetap barakallahu fikum, marilah kita keluar dari kebiasaan kita itu, yang mana kebiasaan yang tidak baik, tidak akan memberikan motivasi kepada seorang muslim. Seorang muslim, kita sepatutnya seorang muslim bermotivasi, pergi kerja bermotivasi, hidup sebagai seorang muslim bermotivasi. Siapa nak azan? Saya. Zaman anak belajar dekat pondok dulu, bergaduh azan, tapi lah cakap ngantuk. Salah seorang daripada kaki gaduh waktu itu anak sendiri. Azan, anak akan tidur dekat saf depan waktu subuh malam tidur kat situ. Maksudnya aku yang azan hari ini. Begitu. Sampai macam tu nak azan. Sampai macam tu sekali. Sampai bergaduh tuan-tuan barakallahu fikum. Sampai bergaduh. Tapi bergaduh bukan benci, bergaduh sayang. Bergaduh sayang sebab nak. Bukan bergaduh nak tumbuk ni, bukan nak cedek, bukan begitu tu. Aku dulu ayah aku tadi kan aku dulu. Sampai macam tu sekali. Kita sampai nak saf pertama duduk sekali. Betul tak? Zaman kita orang belajar dekat pondok baik dekat Masjid Nabawi ataupun dekat Makkah Al-Mukarramah, mana kita nak duduk? Nun, duduk dah malu tu. Mesti doa apa? Sebab kenapa? Malu kat diri. Malu dengan para malaikat, malu kat Allah Ta'ala. Malu kat syekh yang telah mengajar. Malu dengan para kalafikum. Macam tu malu. Terbalik dengan orang awam kita, malu di depan. Ya subhanallah. Kadang-kadang anak baru sampai, Allahu Akbar sebab lewat. Singgah ke masjid. Nak ke depan kita pula malu. Sebab kenapa? Kalau di depan kita seorang-seorang kita Ustaz. Subhanallah. Jadi kita jadi pelik. Jadi apa? Pelik. Wa'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, ada mohon jasa baik, nasihat kepada diri anak sendiri dan kepada antum. Marilah kita keluar daripada kebiasaan yang akan membinasakan kita, yang bukan saja membinasakan kita, bahkan akan membinasakan masyarakat kita. Dan bukan saja membinasakan masyarakat kita, bahkan negara kita akan terbalik sekali. Betul tak? Antum boleh tengok kebiasaan sebelum kemerdekaan. Kena baca lah, kena membaca. Apa kebiasaan orang Melayu kita? Suka bercakaran sesama sendiri sebelum kemerdekaan. Waktu nak merdeka pun bercakap, lepas merdeka pun bercakap, merdeka pun bercakap, menyambut hari kemerdekaan pun bercakap. Bila kita nak merdeka? Jadi tuan-tuan, kita dengan kawan kita berselisih pendapat, contohnya berlainan partai, contohnya. Itu adalah kekuatan kita. Itu adalah kekuatan, bukan sesuatu yang menyebabkan kita lemah. Ingat baik-baik. Itu akan menyebabkan kita berkasih sayang. Begitu. Kita berbeza, contohnya anak dengan antum mungkin berbeza dalam takbir, contohnya. Setengah waktu takbir dekat sini. Allah
Allahu Akbar. Setengahnya Allahu Akbar, setengahnya Allahu Akbar. Itu ikhtilaf yang sangat baik, tidak ada masalah. Setengahnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, setengahnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, tak ada masalah. Itu ikhtilaf yang sangat baik. Jangan pandang yang memecah belah kita, tidak. Para alim ulama kita berselisih pendapat dengan penuh kasih sayang untuk mencapai satu keputusan yang jitu. Sampai yang metafisik jitu maksudnya yang hampir 100%. Tetapi tak sampai 100%. Sebab kenapa? Sebab ada tadniyah kita baca usul, bukan qat'iyyah. Kena begitu baru kita faham, baru kita sayang sahabat kita. Tak apa. Nak baca doa, tak baca doa, alhamdulillah. Dia kena begitu tuan-tuan. Kena sayang dia. Saling sayang. Jangan kata, wah ni buat benda baru. Tu, jangan. Yang tu sesat datang tuan-tuan barakallahu. Kita jangan keluarkan masyarakat kita daripada kelompok Islam itu. Kena sayang dia. Begitu juga dengan sebelah sana, begitu juga dengan sebelah sini berkasih sayang. Nabi suruh kita berkasih sayang baru kita